Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lihat bab 2 berkenaan ibadah di dalam tajuk solat ketika musafir. Jadi kita akan lihatlah apa pengertian musafir, dan kita akan lihat apa yang kita boleh dapat daripada ibadah ketika musafir. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid dini min haraji millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakunar rasul syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas faqimus salata wa atuz zakah wa'tasimu billahi wa huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir." Jadi kita nak fokus pada ayat wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraja. Apa maksudnya? Dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Okey, ini dalil berkenaan dengan ibadah ketika musafir. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala meringankan banyak perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum agamanya. Ya, maksudnya banyak yang Allah bagi kepada kita, yang memudahkan kita, meringankan kita dalam perkara-perkara berkenaan dengan agama. Antaranya ialah rukhsah. Rukhsah solat yang bermaksud keringanan. Rukhsah ni keringanan yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba-Nya ketika berada di dalam kesukaran ataupun kemudaratan, masyaqqah, kesukaran. Rukhsah di dalam solat lebih merujuk kepada solat jamak dan qasar di dalam solat. Jadi dalam hal agama, salah satu perkara rukhsah yang kita boleh dapat ialah dalam bab solat, iaitu solat jamak dan solat jamak dan qasar. Yang pertama kita akan lihat apa dia qasar. Qasar bermaksud memendekkan atau pendek. Contohnya kita melakukan solat yang 4 rakaat dengan 2 rakaat. Saya nak jelaskan kat sini, hanya solat yang 4 rakaat sahaja yang boleh dikosarkan. Solat maghrib 3 rakaat tidak boleh, solat subuh pun tidak boleh. Dalil pensyariatan qasar, firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat 111, fa iza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas solah ila akhir. Okey, maksudnya, dan apabila kamu bermusafir di muka bumi, fil ard falaysa 'alaikum, maka kamu tidaklah berdosa mengqasarkan an taqsuru minas solat, maka kamu tidaklah berdosa untuk memendekkan sembahyang. Ini dalil berkenaan dengan dibolehkan qasar ataupun memendekkan solat. Baik, kita akan lihat solat qasar mestilah mematuhi syarat-syarat yang berikut. Yang pertama, solat fardu berkenaan wajib atas seseorang ketika bermusafir. Solat yang telah masuk waktunya tetapi belum ditunaikan sebelum memulakan perjalanan tidak harus dikosarkan kerana dia belum dikatakan bermusafir ketika solat tersebut wajib ke atasnya. Maksudnya, pertama, dia kata solat yang kita nak buat adalah solat fardu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wajib ke atas seorang ketika bermusafir. Pertama, solat itu adalah solat fardu. Yang kedua adalah ketika bermusafir. Kalau dia belum memulakan musafir, maka ia tidak boleh mengqasarkan solat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, perjalanannya telah melepasi pagar sempadan qaryahnya atau kawasan bangunannya. Jika qaryah tersebut tidak berpagar, maksud qaryah ni kampung. Qaryah ni bermaksud kampung. Maksudnya perjalanan tadi dia dah keluar daripada kawasan qaryahnya, sempadan qaryahnya. Kalau kawasan tu bukan kampung, kita boleh ambil kira daripada kawasan luar bangunan dia. Jika qaryah tidak, itu tidak berpagar. Baik, itu yang kedua. Seterusnya,
ketiga, ya, tidak berniat menetap selama 4 hari di tempat yang dituju selain pada hari mula sampai dan pada hari akan keluar. Maksudnya dia bermusafir, dia tidak berniat, dia tidak menetapkan niat dia tadi selama 4 hari di tempat yang dituju. Kalau dia berniat selama 4 hari, maka perbuatan tersebut lebih daripada 3 hari, maka ia tidak boleh, solat tersebut tidak boleh dikosorkan, melainkan perjalanan pergi dan juga perjalanan balik. Ya, seseorang yang berniat tinggal di sesuatu tempat kurang daripada 4 hari atau tidak pasti tempoh tinggalnya di situ kerana melakukan tugas yang belum tentu bila selesainya, dalam keadaan tersebut dia harus mengkosongkan solatnya sehinggalah kembali ke tempat asalnya. Ini nak cerita bagi mereka yang pergi ke satu tempat, bermusafir ke satu tempat, dia tidak menetapkan, dia pun tak tahu berapa lamakah dia berada di situ. Jadi dalam hal ni dia tidak pasti tempohnya, maka ulama kata dalam ilmu fiqh kata dia boleh mengkosorkan solat tersebut. Ya. Riwayat daripada Abu Daud, ya, ma bala musafir yusalli raka'ataini izan farida fa arba'an izat tamma bi mukim faqala tilka hiya sunnah. Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah selama tempoh tersebut pada tahun pembebasan kerana memerangi puak Hawazin dan baginda mengkosongkan solatnya, sedangkan baginda tidak pasti berapa lama baginda terpaksa tinggal di sana. Dalam hal ini ulama menyebut bahawa Nabi tak tahu, Nabi tak ada tempoh, tidak menetapkan tempoh berapa lama Nabi tinggal di Mekah. Jadi dalam hal ini selama itulah Nabi dalam hal ini Nabi melakukan solat qasar dan solat qasar, ya. Baik. Maknanya dalam hal ini kita tidak tahu tempoh kita berada di suatu tempat. Baik. Yang keempat, tidak mengikut imam yang bermukim. Okey. Jika berimamkan seseorang yang bermukim, dia hendaklah bersolat sepenuhnya mengikut imam tersebut dan tidak harus mengkosorkannya. Maknanya, kalau kita datang sesuatu tempat dalam keadaan bermusafir, kita nak menjadi makmum kepada imam yang bermukim, maka dalam hal ni kita tak boleh buat qasar. Kita kena ikut sembahyang imam yang bermukim tadi dengan penuh, tamam. Maka kalau dia sembahyang zuhur 4 rakaat, jadi kita kena ikut 4 rakaat. Tak boleh dia buat 4 rakaat, kita buat 2 rakaat. Maknanya bila rakaat yang kedua, sepatutnya imam tadi naik untuk rakaat ketiga, kita bagi salam. Jadi dalam hal ni tak boleh, ya, salah. Sebaliknya, seseorang musafir yang menjadi imam kepada orang yang bermukim boleh mengkosarkan solatnya. Ini berbeza kalau orang yang musafir tadi menjadi imam, dia tak ada masalah. Dia boleh buat 2 rakaat dan makmum terus sambung kepada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanya, bagaimana halnya musafir? Dia bersolat 2 rakaat, kita bersendirian, dan 4 rakaat ketika mengikut imam yang bermukim. Maka dia berkata, Rasulullah SAW berkata, itulah sunnah Rasulullah SAW. Maksudnya kalau dia ikut imam yang bermukim, dia kena ikut 4. Dia tak boleh buat 2, kosorkan solat dia.